Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim. Wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfaraju bil qurab wa tutabi hawaij wa tunal bil raghaib wa asnul hawatim. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap dan Timbalan Pengurusi Tetap, kita berikan penghargaan bergemuruh pada kedua mereka yang telah berjaya mengendalikan Perhimpunan Agung kita. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Presiden UMNO, kita berikan tepukan bergemuruh. Yang amat berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Presiden UMNO. Sahabat-sahabat karib saya Lebanon dan Turki. Ketua-ketua Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri. Saf kepimpinan ahli-ahli Majlis Tertinggi. Yang kita hormati di atas sana, yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Tun Jin Abdullah. Para perwakilan yang berada dalam dewan ini, kita berikan tepukan bergemuruh untuk diri kita. Jangan lupa, ramai yang melihat dan menonton di luar dewan sana, kita beri tepukan bergemuruh pada mereka. Sekarang sedang ada siaran langsung di rumah-rumah di sana, maklum, palung yang ditinggalkan, semua sedang menonton kita sekarang ni. Tepukan untuk mereka yang di rumah, di jalan-jalan yang sedang mendengar siaran radio, siaran langsung ini. Rakan-rakan para petugas media dan petugas media sosial yang menyokong dan tak menyokong, para spy pihak sana pun ada di sini. Para hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ingatlah kebesarannya. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Wa rujzal fahjur, dan segala kejahatan maka jauhilah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Para perwakilan, saya mengikuti dengan cukup teliti segala perbahasan sejak dari pergerakan pemuda, wanita dan puteri dan para jurucakap dari negeri-negeri. 60% isu-isu yang dibangkitkan telah menjurus ke arah isu-isu yang melontarkan pandangan mengenai kemelayuan. Kita bercakap tentang soal Melayu, kita bercakap tentang soal Islam, kita bercakap tentang soal kebumiputeraan. Adakah kita semua asabiyah? Adakah kita semua perkauman? Adakah kita membawa satu fahaman perkauman yang sempit? Kita bukan asabiyah. Sabda Rasulullah, laisa minna da'a ila asabiyah, tidak daripada kumpulanku sesiapa yang menyeru kepada asabiyah atau perkauman yang sempit.
Apa yang dibangkitkan oleh para perwakilan, terutamanya jurucakap, menyebutkan bahawa kita bertanggungjawab. Hublum minan nas, hublum minallah. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Pertanggungjawaban kita pada Allah. Sesungguhnya semua jurucakap yang berada di pentas ini sejak 3 hari lalu telah membawa pertanggungjawaban untuk kita, ummah Melayu, bumi putra dan Islam, dan tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala untuk menjaga supaya kita bertanggungjawab sepenuhnya menjalankan amanah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat bahawa pertanggungjawaban ini terjalin dengan apa yang selama ini dipertanggungjawabkan pada kita. Kita menerima realiti bahawasanya kerajaan yang terbina sekarang ini, kerajaan di Putrajaya ini adalah didukung oleh orang-orang Melayu, didukung oleh orang-orang UMNO keseluruhannya. Didukung oleh Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Tetapi sokongan yang marginal dari kumpulan yang menyanggah UMNO dan menolak dari mendukung dan menerima kontrak sosial, walaupun ianya menjadi teras dalam perlembagaan, mereka cuba untuk berjinak-jinak semula dengan kita. Tidak apa. Kita telah mencuba sedaya yang baik, tetapi kita dipandir kadukkan. Siapa yang dapat menafikan 4 tunggak utama dalam perlembagaan yang disebutkan bahawa tidak ada komprominya? Perkara 3, Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 181, kedaulatan Raja-Raja Melayu yang dimartabatkan. Perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 153, hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra dijamin. Halas, full stop, tutup. Tidak siapa-siapa yang boleh mempertikaikan perkara-perkara yang ada di dalam perlembagaan ini. Presiden kita wajib diberikan penghargaan atas keberaniannya mempertahankan Akta Hasutan 1948. Kita berikan sekali lagi standing ovation kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita atas keberanian itu. Hidup Najib! Hidup Najib! Hidup Najib! Terima kasih. Tetapi keputusan ini saya fikir setelah Yang Amat Berhormat Presiden kita mengambil kira ucapan mutakhir yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden kita ketika meresmikan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri. Tepukan untuk Timbalan Presiden. Desakan oleh Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Keberanian oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Semangat oleh Ketua Puteri UMNO. Jangan lupa kita di bahagian-bahagian di dalam usul telah juga meminta Perdana Menteri supaya mengekalkan Akta Hasutan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Perundingan Melayu, NGO Melayu, NGO Islam, bloggers, sosial media, persatuan-persatuan silat, bekas Ketua Hakim Negara, bekas Ketua Polis Negara, peguam-peguam, para intelektual. Terima kasih pemimpin-pemimpin Melayu yang di luar sana yang tidak pernah layu. Tepukan bergemuruh juga untuk mereka. Ada wakil Kelantan sinis, berapa orang telah ditahan di bawah Akta Hasutan ini. Kebetulan saya sedang begini. Dia berucap di sini, ingat saya tak berhati. Dia sindir saya begini. Wakil Kelantan, saya ingin sebutkan fakta. Di bawah Akta Hasutan, berdasarkan rekod semenjak tahun 2010,
kita telah berdaya menangkap dan menuduh seramai 40 orang. Manakala tahun ini sahaja, akta ini telah berjaya menangkap 12 orang dan semuanya telah dilakukan tuduhan. InsyaAllah, saya berjanji, apabila akta ini diperkasakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya akan terus mengambil tindakan segera kepada pesalah-pesalah ini. Tetapi kita perlu kerjasama. SKMM, kerjasamalah dengan kita. Jabatan Peguam Negara, kerjasamalah dengan kita. Jangan bebankan hanya pada polis. Jangan tuduh polis. Polis siasat. Polis tangkap. Kita desak. Adakah saya dianggap sebagai hardcore? Adakah saya dianggap sebagai fundamentalis? Saya berada di sini kerana diletakkan oleh tuan-tuan dan perempuan yang telah mengundi saya. Saya telah diletakkan di sini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana saya yakin atas sokongan tuan-tuan dan perempuan lah diletakkan saya sebagai Menteri Dalam Negeri. Saudara-saudari, saya insya-Allah tidak keseorangan. Sekarang, Tan Sri Pengurusi Tetap, kita harus berada dalam keadaan siap siaga. Kita harus berada dalam minda perang. Sama ada kepimpinan UMNO, peringkat nasional, negeri, bahagian, PDM, cawangan-cawangan, akar umbi, siap siaga. Pukul gendang perang. Kita harus ada minda perang. Kita gunakan perang cyber, perang psikologi, perang saraf. The best form of defense is to attack. Dengan izin. The best form of defense is to attack. Kita mesti attack semua musuh-musuh kita di luar sana. Bila kita attack, jangan attack sama sendiri. Jangan tembak sama sendiri. Jangan bunuh sama sendiri. Jangan sorong belakang sama sendiri. Gunakan kekuatan cyber kita untuk perkuatkan UMNO, bukan jatuhkan kawan-kawan. Betul? Betul? Setuju? Itu bukan saya kata, itu perwakilan kata. Saudara-saudari, untuk mengisi roh itu, kita sediakan KRIS 2314. KRIS 2314 adalah satu program pentarbiahan dan perkaderan menyahut seruan Yang Amat Berhormat Presiden dan Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden. Biro Latihan UMNO Malaysia telah menyediakan KRIS 2314. Ini adalah untuk mewujudkan JIL UMNO. Bukan jin, JIL UMNO. JIL artinya generasi. Generasi UMNO yang akan terlahir dalam suasana kita meremajakan parti kita. Remaja bukan kerana umurnya sahaja. Bukan hanya berstokin merah atau pink sahaja. JIL UMNO harus mewujudkan generasi pewaris kepimpinan UMNO. Umur tidak penting, umur hanya angka. Lihat Pengurusi Tetap. Kalau puteri baru lepas subuh, pemuda umur zuhur, ketua bahagian ada asar, ada maghrib.
Ahli Majlis Tinggi, Maghrib ada, Isyak ada. Tapi yang pasti pengurus tetap, timbalan pengurus tetap dah lepas Isyak. Tahajud. Dah masuk umur tahajud. Kadang bangun, kadang tidak. Kalau terkejut, langsung tak bangun. Tapi dan dia bangun, tak cukup tanah. Kalau bangun yang jadi mangsa ialah maklum. Tuan-tuan dan perempuan, melalui KRIS 2314, apa yang akan kita wujudkan? Apakah makna KRIS? KRIS bukan hanya sebarang KRIS. KRIS, K adalah karisma, melahirkan pemimpin yang memiliki penampilan yang meyakinkan. I, ihsan, membentuk pemimpin beriman dan bertakwa. R, rasional, mempersiapkan pemimpin yang berilmu dan berfikiran cerdas. I, iltizam, memperteguh daya tahan dan perjuangan. S, setia, mengkadirkan pelatih agar setia kepada perjuangan yang murni. Itu KRIS. 2314. Nasib baik tak ada kaki nombor ekor dalam dewan ni. Tapi kedai Pak Digit buka lagi ni. 23 artinya, insya-Allah kalau kita kerja keras dan kita ikhlas, 2/3 artinya di dalam pilihan raya umum akan datang, insya-Allah kita akan dapat lebih 2/3 majoriti. 14 artinya dalam PRU umum yang ke-14. Dan kita akan wajibkan bukan saja perwakilan, ketua-ketua bahagian, jawatankuasa bahagian 4 peringkat, malah ahli-ahli Majlis Tinggi, Presiden dan Timbalan Presiden telah bersetuju untuk mewajibkan semua ahli Majlis Tinggi, tidak seorang pun terlepas untuk mengikuti program KRIS 2314. Siapa yang ponteng tak datang? Yang amat berhormat Presiden, jangan beri pertimbangan langsung untuk jadi calon PRU ke bawah. Yang berhormat Masudin Sontek. Bila Aceh Murtad ni tahu cakap Jawa. Dalam bahasa Jawa, bosone wis entek. Bosone pun sontek. Oh. Dah bosone sontek lah. Kalau kalah kubra dan kau kalah sura, kena betul. Badi bawah bis. Mimati pukulan. Lam hidup semula, bismillah. Itu guru Jawa. Saya endorse lah, betul lah tu. Tan Sri Purusita, akhirnya saya ingin menyebutkan masalah parti. Masalah parti pendatang asing tanpa izin. Gerakan telah dilakukan. Start daripada zaman Datuk Isham, zaman saya, kita lakukan penaziran bahawa lebih daripada 90% parti yang menjadi parti masuk secara halal. Mereka mempunyai dokumen. Tetapi yang menjadi mereka parti adalah kerana ejen-ejen telah menipu mereka. Saya ingin sarankan supaya undang-undang yang dibuat hendaklah mengenakan hukum sebat kepada ejen-ejen yang telah membawa parti-parti ini. Ini termasuk dalam Akta Pemerdagangan Manusia sejajar dengan protokol PBB. Saya ingin sebutkan bahawa dalam operasi baru-baru ini, hingga 24 November, seramai 87,977 warga asing telah diperiksa dan sejumlah 27,469 parti telah ditahan. Berdasarkan jumlah ini, nisbah sebenar kedudukan parti
ialah 10:3. Artinya 10 orang sah berbanding dengan 3 orang tidak sah. Menunjukkan satu penurunan jika dibandingkan dengan nisbah semasa program 6P dulu, iaitu 10:30. Artinya 10 orang sah, 30 orang tidak sah. InsyaAllah pihak Jabatan Immigration, pihak Polis Diraja Malaysia, pihak Rela, kita akan kerjasama dengan badan-badan muat kuasa yang lain supaya parti-parti ini dapat dihalau keluar dan kita tidak akan benarkan mereka masuk kerana kita mengambil biometrik. Tak lagi. Tetapi saya lebih berterima kasih kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan saya dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi jawatan kuasa khas Kabinet mengenai kerja asing telah memutuskan supaya sebuah badan khas ditubuhkan untuk menangani pekerja-pekerja asing dari negara ini. Bukan lagi di bawah kementerian-kementerian tertentu, tetapi sebuah badan khas diwujudkan. Terima kasih kepada PM dan TPM. Akhirnya, saya ingin tuan-tuan dan puan-puan mengimbau kepada apa yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden Parti kita 4 hari yang lalu apabila beliau membentangkan kertas putih di Parlimen untuk menangani ancaman kumpulan Islamic State atau Daulah Islamiyah. Kita lihat video ini supaya tidak وحده لا شريك له ويكون الدين كله لله ولو كره الكافرون لنا المرهفات الغضاب البواسل لا نصيب حين التصادم فنحن الأسود وبات الطياغم نفل الحديدا بعزم شديد نفل الحديدا بعزم شديد إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى من To Obama, the dog of Rome. Today, we're slaughtering the soldiers of Bashar, and tomorrow, we'll be slaughtering your soldiers. And with Allah's permission, we will break this final and last crusade, and the Islamic State will soon, like your puppet David Cameron said, will begin to slaughter your people on your streets. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin perwakilan, kita tidak mahu keadaan ini berlaku di negara kita. Kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membentangkan akta baru, akta anti keganasan. Dan mudah-mudahan, Masya Allah, na'udzubillah, supaya perkara ini tidak berlaku. Itu sebabnya Perdana Menteri amat komited untuk menentukan supaya perkara ini tidak menular di Malaysia. Akhirnya, marilah kita bangun. Bangunlah. Bangunlah. Bangunlah wirawati, wira bangsaku.
Takkan bergelar pendekar tanpa pernah jatuh. Takkan bergelar pahlawan tanpa pernah menumpas lawan. Wira dan wirawati bangsaku, teguhkan kekuda perjuanganmu, pertahankan kedaulatan bangsamu, kibarkan sangsaka merah, kibarkan panji-panji barisan, teguhkan azam kemenangan, teguhkan tugu kejayaan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.